A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam siri yang kedua, pesanan dari Allah Subhanahu wa taala, dalam siri pesanan dari Tuhan. Baik, mari kita memulakan majlis kita dengan baca kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Nawaitu ta'alluma ta'lim wa tadhakkur wa tadzakkir wa tanfa wa intifa wa ifadatul istifad. Wa haitsu la tamasuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa lidatil khair bi ibtigha'i wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi insyaallah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Hari ini saya akan bersama-sama dengan tuan-tuan kita nak menelusuri surah At-Taubah ayat 19 hingga yang ke-20. Berkaitan tentang orang yang zalim, tentang zalim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah At-Taubah ayat ke-19. Aja'altum siqayatal haji wa umratal masajidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yasta'una indallah wallahu yahdi qaumaz zalimin. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Shadaqallahul azim. Apakah ayat 19, apakah orang-orang yang memberi minum, orang-orang yang mengerjakan haji dan menguruskan Masjidil Haram, kamu samakan dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Ayat yang ke-20, orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad ke jalan Allah dengan harta, benda dan diri mereka adalah lebih tinggi darajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Ayat ini asbab nuzulnya ialah apabila Ibnu Abbas menyatakan melalui riwayat yang ditafsirkan melalui riwayat Ibnu Abbas daripada Al-Aufi, iaitu sesungguhnya orang-orang musyrik menyatakan bahawa memakmurkan Baitullah dan menguruskan air minum untuk orang haji adalah lebih baik daripada orang-orang yang beriman dan berjihad. Pada masa itu kalau kita tahu daripada peristiwa Fathul Makkah dan orang-orang Islam atau sebelum itu masih ada golongan-golongan musyrik yang ada di Madinah. Mereka ni memang sudah tradisinya menguruskan hal ehwal orang yang datang menunaikan haji di Mekah, bahkan zaman jahiliah sekalipun. Dan dia klaim bahawa dialah yang sebenarnya paling layak untuk memakmurkan masjid Allah ini Baitullah, dan dia kata dialah yang lebih baik berbanding dengan orang Islam yang berada di Madinah kemudian tidak menjaga Baitullah. Maknanya bahkan mereka klaim bahawa mereka lebih baik. Sikap banggakan tanah suci dan bersikap angkuh kerana bahawa perasaan bahawa mereka adalah pemilik dan pemakmurnya. Maka Allah menyebut perihal ketakabburan mereka ini dan berpalingnya mereka dari firman Allah Subhanahu wa taala. Saya cuba membawa nanti ke alam kita pada hari ini supaya kita mengambil kira apa yang berlaku pada masa itu, iaitu di Mekah, kerana sudah pastinya pada masa itu situasinya berbeza. Kenapa ayat ini diturunkan? Kerana adanya klaim daripada orang-orang yang musyrik ini bahawa mereka ini adalah yang memakmurkan masjid. Jadi kita lihat. Jadi dalam tafsir jalan lain menjelaskan, dia menguraikan ayat ke-19 itu ialah apakah orang-orang yang memberi minum dan orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram yang kalian jadikan orang-orang yang bertugas menunaikan hal-hal tersebut sama dengan orang yang beriman. Dan hari beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nak samakan ke? Dan Allah tidak memberikan petunjuk pada kaum yang zalim.
kepada orang yang kafir. Ayat ini diturunkan berkenaan kesanggahan Allah terhadap orang menyatakan hal ehwal tersebut sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibn Abbas. Okey. Kemudian dalam Quraisy menyatakan tidak sepantasnya kalian menyamakan kedudukan. Tak sepatutnya kita menyamakan kedudukan orang musyrik yang memberi minum kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan memakmurkan Masjidil Haram itu dengan orang yang beriman, percaya pada hari kebangkitan dan hari pembalasan serta berjihad ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Hal itu disebabkan kerana mereka tidak sama kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak akan menunjuk jalan kebenaran kepada orang yang berlaku zalim terhadap orang lain dengan terus-menerus menyakiti mereka. Okey. Sekarang ni kita tengok zalim. Sebenarnya orang yang tidak beriman ini atau orang musyrik ini, walau baik macam mana pun mereka ini, sebenarnya mereka telah berlaku zalim terhadap diri mereka berbanding dengan orang yang beriman. Sekarang ini kita nak bezakan itu kerana pada masa sekarang ini kita tengok ramai saja orang yang baik, tetapi adakah dia benar? Dia berada di pihak yang benar. Memang ramai orang yang baik, tetapi kemungkinan dia tidak beriman dengan Allah SWT, bermakna dia tidak benar. Namun kita akui ada juga orang Islam pada hari ini yang mereka benar, tapi ada tingkah lakunya itu yang juga boleh menyebabkan dia berlaku zalim pada dirinya. Tetapi pada hari ini kita tertumpu kepada perbuatan baik oleh golongan-golongan zalim ini. Okey. Dan ayat yang ke-20 tafsir ajaran lain menjelaskan orang-orang beriman dan berhijrah serta berjihad ke jalan Allah dengan harta dan diri mereka adalah lebih tinggi darajat, iaitu kedudukan di sisi Allah SWT daripada orang yang itu, iaitu orang-orang yang iaitulah orang-orang yang mendapat kemenangan dan orang-orang yang boleh kebaikan. Ini Allah Ta'ala sanggah kenyataan orang-orang musyrik tadi dalam jalan lain. Tapi dalam tafsir Quraisy menyatakan orang-orang yang percaya kepada keesaan Allah dan berhijrah dari negeri kafir menuju ke negeri Islam serta menahan derita jihad di jalan Allah dengan mengorbankan harta dan jiwa adalah lebih tinggi darjat di sisi Allah SWT daripada orang yang tidak memiliki sifat tersebut. Mereka lah orang yang mendapat kemenangan. Baik. Hari ini kita nak bincang sikit tentang zalim dan adil. Zalim lawannya adil. Zalim ni ada antinonim kepada istilah adil. Lawannya adil memberi maksud tidak meletakkan satu pada tempatnya atau meletakkan satu pada tempat yang tidak wajar. Kadang-kadang kalau zalim ni terfikir daripada kita ialah zalim pukul orang, bunuh orang, jenayah, inyai orang, fitnah orang. Itu memang zalim. Sudah pastinya kezaliman. Tetapi kita harus lihat zalim juga dimaksudkan ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu orang yang zalim. So, kopiah saya berada di atas kepala saya. Kalau saya tukar kopiah saya letak di kepala lutut, maka saya adalah orang yang zalim. Saya tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu simple. Meletak sesuatu pada tempat yang tidak wajar, itu adalah orang yang zalim juga. Contohnya, saya letakkan saya punya kopiah saya ni, saya letakkan dan tinggalkan di dalam tandas. Walaupun tidak letak di pelutut, bukan di lantai, tapi saya tinggalkan dekat situ, dibiarkan, itu tidak wajar saya letak di situ. Itu boleh cerita kopiah, tuan-tuan. Belum Al-Quran, belum As-Sunnah, belum tata cara kehidupan. Jadi kadang-kadang bila kita fikir tentang zalim dan adil ini, kita khawatir kita ini sedang berlaku zalim. Walaupun kita seorang ahli ibadah, na'udzubillah min zalik. Ini kita risau dan kita bimbang. Kita ingat kita sudah menjadi ahli ibadah, rupanya kita melakukan kezaliman. Ini di antara perkara-perkara yang kita nak supaya semua memberikan pandangan mereka dan juga perkara-perkara yang membawa kebaikan pada diri mereka. Jadi maknanya kalau gitu adil ialah sesuatu yang di tempatnya. Okey. Katakanlah kita memandu motor. Kita menunggang motor. Kita memandu kereta melebihi had laju. Terlalu laju. Kerana apa? Kerana best. Lebuh raya, lepas rugilah tak berlaju. Kita buat laju ni. Itu zalim ke adil. Sedangkan ketetapan kelajuan yang paling sesuai, yang selamat ialah 110 contohnya di Malaysia ini.
Maka kalau kita membawa kelajuan tanpa usul perisa atau sebab yang boleh membahayakan diri sendiri bahkan orang lain, kita sedang melakukan kezaliman. Walaupun kita memucut laju kerana nak pergi ceramah agama. Itu kita kena berhati-hati. Takut-takut berlaku zalim. Melanggar lampu merah, membahayakan orang lain, itu kita berlaku zalim. Jadi kita kena melihat dalam konteks itu. Belum lagi yang kita besar, tuan-tuan. Adakah kita seorang yang, kalau kita bangun subuh awal, kita relax, kita tak kejut anak kita, tak kejut isteri kita, kita zalim. Ataupun kita kejut tapi lambat, kita dah settle, kita pukul 7, 10 gitu, katakan 7.20 kita habis subuh, baru kita kejut dia orang, bangun. Zalim. Kita tinggal di asrama, kita tidak kejut kawan kita sembahyang subuh, kita malah nak gaduh kan. Jadi kita pun tinggal di asrama, kita bangun sembahyang subuh, kita biarkan kawan kita tak kejut dan kita tak ajak mereka sembahyang subuh bersama dengan kita. Kita boleh juga masuk dalam keadaan zalim. Kita zalim, tuan-tuan. Sebab kalau kita sayang kawan-kawan kita, sepatutnya kita kejut dia. Jadi kita tidak meletakkan satu pada tempatnya. Kita sebagai orang Islam, al-mu'min akhwah, kita adalah saudara. Maka sebagai saudara, kita kena letakkan, saudara kena sayang saudara, dia kena kejut sembahyang subuh. Tapi kalau kita biarkan dia, kita tak sayang dia. Jadi kita tidak meletakkan diri kita pada tempatnya sebagai seorang mukmin, iaitu bersaudara. Maka kita tak kejut di subuh, kita ada orang yang zalim. Okay. Apa itu kriteria perbuatan atau sifat yang diiktirafkan sebagai kezaliman? Macam mana kita nak iktiraf sebagai kezaliman? Pertama ialah memberi kesusahan dan kemudaran pada orang lain. Ya, tak kejut subuh, kita menyusahkan dia ketika di akhirat, kita memudaratkan dia ketika di akhirat atau masa depan dia. Kalau akhirnya dia akhirnya jadi orang yang tak biasa dengan bangun subuh contohnya, dan dia akan memudaratkan dia masa akan datang, memudaratkan keluarga dia. Perbuatan zalim juga mungkin berlaku dalam bentuk satu, mengambil manfaat dari orang lain dengan cara yang salah. Rasuah contohnya, mengambil manfaat dengan cara yang salah. Tipu, rasuah, scammer, ini kita zalim. Yang kedua ialah melakukan sesuatu terhadap orang lain yang menimbulkan kesakitan kerana pelaku tersebut memberi keseronokan dan kepuasan pada yang melakukannya. Kita bully orang. Kalau kita nilai ragging ke, kita gurau, kita bully je biarkan dia sakit, lepas tu kita rasa seronok. Zalim. Kita fitnah orang, padan muka dia, kita zalim. Kita santau orang, kita sihir orang kerana sakit hati, dan bila orang tu tersihir dan kita rasa gembira, kita zalim. Walaupun kita rasa puas, walaupun tujuan kita, aku nak balas dendam, kita tetap zalim. Walaupun kita pernah dizalimi dan kita bangkit membalas dendam dan menyebabkan orang itu sakit, walaupun orang itu kita anggap sebagai menzalimi kita dan kita seronok dengan kesakitan dia, kita adalah orang zalim. Fenomena kezaliman tidak akan berlaku sekiranya orang yang dizalimi mempunyai kelebihan atau kekuatan yang sama. Secara umumnya, orang yang dizalimi ni dia adalah orang yang lemah, menzalimi orang yang kuat. Kita orang yang kuat, kita menzalimi orang yang lemah. Oh, saya kuat iman, saya boleh bangun subuh awal, jadi orang sana lemah iman, dia susah nak bangun subuh, biarkan dia. Kita ingat dengan kekuatan keimanan kita tadi, kita sedang melakukan peribadatan, rupa-rupanya kita tertipu dengan amal kita, dan akhirnya kita akan melakukan kezaliman dan klaim diri kita sebagai orang yang kuat iman sebab bangun awal subuh, sedangkan kita tidak gunakan kekuatan kita untuk tolong kawan kita, untuk bangun dan bangkit bersama kita. Kita khawatir kita akan menjadi orang yang zalim. Kelebihan itu adalah kekuatan diukur dari aspek kekuatan fizikal. Mungkin kita kuat fizikal, badan kita sadar dan sebagainya, kita banyak duit, kita lebih pandai, kita lebih kuasa, kita lebih berpengaruh. Akhirnya kita menggunakan pengaruh kita menidakkan hak orang lain, kita potong jalan orang, kita nak masukkan anak kita ke asrama, susah, kita jumpa orang A, B, C, D supaya melayakkan anak kita duduk asrama. Akhirnya kita dapat sekolah yang bagus, dan ada orang lain tidak dapat, kita berlaku zalim. Kita menggunakan kekuasaan kita, tanda tangan, tolong orang,
atas nama nak tolong orang, tapi sebenarnya kita menyebabkan orang yang sepatutnya hak dan dapat tidak dapat. Kita melakukan kezaliman. Itu yang kita risau dan kita bimbang. Manakala orang yang dizalimi adalah orang mereka jahil, sebab dia tak pandai, kita tipu dia. Sebab kalau orang kampung tak pandai, kita tipu orang kampung. Orangnya lemah, perempuan, kanak-kanak, kita tipu dia. Orangnya miskin, lurus, tak berdaya, maka kita menipu dan kita melakukan kezaliman pada mereka. Ini zalim ni tuan-tuan. Dan 5 orang yang dapat kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala, jika mahu dia akan diberikan pada mereka di dunia dan ditempatkan mereka di akhirat. Maknanya Allah Ta'ala akan memberikan balasannya dan kemurkaannya di dunia dan akan mendapat neraka Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Ada 5. Ini adalah mereka-mereka yang zalim. Pertama ialah pemimpin yang merampas hak rakyat dan tidak pernah insaf terhadap perbuatannya dan melakukan kezaliman terhadap rakyatnya. Apa-apa bentuklah. Tak kisahlah pemimpin mana, di Malaysia atau luar Malaysia. Mana saja, selagi dia memimpin dan dia merampas hak rakyat, dia zalim, dan Allah akan murkai dia di dunia dan di akhirat dalam pelbagai bentuk kebebasan dan sebagainya, hak dan sebagainya. Okey, kita bukan pemimpin, kita bapa pun memimpin sebagai ketua keluarga, merampas hak isteri, merampas hak anak, kan, hak dia untuk disayangi, untuk dikasihi, untuk dilindungi. Kita biarkan anak kita dalam bahaya, kita biarkan anak kita pergi kedai seorang-seorang contohnya, dalam keadaan dia belum faham tentang situasi di luar. Kita zalim. Kita suruh anak kita beli rokok, sedangkan kita berlaku perosakan, anak kita pergi beli rokok kita melakukan kezaliman, tuan-tuan. Yang kedua adalah pemimpin yang ditaati kaumnya namun tidak membezakan mana yang kuat dan lemah, tetapi dizalimi dengan berkata dengan hawa nafsunya. Yang kedua ni pemimpin juga. Kalau tak pemimpin pun, kita lah memimpin diri kita sendiri. Orang anak kita sayang kita, isteri kita, kawan kita, ataupun rakyat semua sayang kita. Tetapi di masa yang sama dia menzalimi, dan orang tu sayang dia sebab tak mau dizalimi. Sebab dia terkenal dengan seorang yang zalim. Na'udzubillah min zalik. Yang ketiga ialah lelaki yang tidak pernah mengambil perhatian terhadap isteri dan keluarganya untuk taat kepada Allah dan tidak memberi tunjuk ajar kepada mereka tentang mengenai agama, yang sebagai nyatakan tadi. Tak kisah biar je anak isteri tak pakai tudung, anak isteri tak sembahyang, tengok TV sampai melambat-lambatkan sembahyang, diam saja suami ni, tak tegur, tak ajak. Suami ni adalah yang zalim. Yang keempat ialah lelaki yang tidak memberi upah cukup pada pekerjanya. Kita juga adalah zalim. Kita majikan, bagi gaji bawah paras kemampuan, dan kemudian kita bagi tarik-tarik upah, macam-macam kita buat. Kita melakukan zalim. Dan yang kelima ialah lelaki yang menginyangi dalam maharnya. Mana dia tipu mas kahwin lah. Dia cakap dengan isteri tapi dengan mas kahwinnya hutang, katakan. Itu semua adalah zalim, berlaku zalim. Jadi kita kena elak daripada perkara ini berlaku. Diriwayatkan oleh Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau berkata, orang yang zalim ketika dia melalui titian sirat nanti di atas neraka Jahannam pada hari kiamat, pada ketika itu dia bertemu dengan orang yang pernah diinyayinya atau dizaliminya, maka orang yang terinyai itu akan menagih kebaikannya sebagai hutang yang perlu dilangsaikan. Sekiranya orang yang berlaku zalim itu tidak mempunyai sebarang kebaikan, maka keburukan orang yang terinyai itu akan dilemparkan kepada orang yang menzaliminya sebanding dengan kezaliman yang dilakukan, sehingga mereka dilemparkan dari dasar api neraka yang paling dalam. Maksudnya begini, katakan A ni berlaku zalim pada kita. Dia tengah meniti titian sirat. Kita yang telah dizalimi akan mendatangi dia. Pertama sekali, kita nak hutang. Dia telah berhutang dengan kita, iaitu kebaikan dia akan berpindah kepada kita. Kebaikan dia akan berpindah kepada kita. Nanti kalau kita masuk dalam pertimbangan al-mizan, orang-orang yang menzalimi kita ni, kebaikan dia semua akan pergi kepada kita, maka kebaikan kita akan bertambah berat. Tapi kalau orang itu tidak ada kebaikan langsung,
keburukan kita dan kejahatan kita akan transfer ke akaun dia pula. Makin berat kejahatan dia dan dia akan dimasukkan api neraka. Sebab itu jangan sampai berlaku zalim, tuan-tuan. Jangan berlaku zalim. Sebab itu kadang-kadang kita rasa risau dan bimbang. Dalam kita mengamalkan ibadah ini, rupanya bukan untuk kita, orang lain akan dapat. Kalau kita contoh tadi, kita biarkan anak isteri kita tak sembahyang subuh, kita seorang sembahyang subuh, sujud sajadah lagi tiap hari, wah, rasa pahala banyak. Dia tak tahu pahala itu semua masuk kepada anak dan isteri. Kerana kita berlaku zalim pada mereka, kita kosong. Kita berzalim pada mereka, iaitu kita tak kejut di subuh bersama, kita tak solat bersama dengan dia. Bagaimana kita jawab? Kosong. Jadi semoga kita dijauhi bila orang lain. Jadi kita kena sentiasa ingat, kita kena sentiasa beri perhatian. Sebuah hadis yang bermaksud Nabi Muhammad SAW bertanya, siapakah manusia yang paling dicintai Allah? Baginda menjawab, orang yang memberi manfaat pada manusia yang lain. Baginda kemudian ditanya lagi, amalan apakah yang paling utama? Baginda menjawab, iaitu menggembirakan hati orang mukmin, menghilangkan rasa lapar dan menghapuskan beberapa kesusahannya, atau membayar hutangnya. Barang siapa yang berjalan bersama dengan seorang muslim yang sedang mempunyai keperluan, maka keadaan itu seumpama berpuasa sebulan dan beriktikaf sebulan di bulan puasa. Barang siapa berjalan bersama dengan orang yang diinyanya dan dia mau menolongnya, maka Allah Ta'ala akan mengukuhkan kakinya di atas siratul mustaqim. Dan siapa yang menahan rasa marahnya, maka Allah menutup auratnya. Sesungguhnya akhlak yang busuk dan rosak iman sebagaimana congkak merosakkan madu. Jadi ini adalah menjelaskan tentang bagaimana berlaku zalim tadi. Tidak maksud tentang orang yang menolong orang yang telah dizalimi dan inyanya. Kalau kita nampak ada orang dia terinyaya kan, kalau kita tidak menyokong dia, kita sekurang-kurangnya memberikan doa yang baik untuknya. Dan kalau kita tidak mahu bersama dengan dia, atau kalau kita tidak mahu dapat membantu dia, tapi doakan kebaikannya. Dan kita tahu ialah kezaliman sedang berlaku atas dirinya. Sebab itu jelas menunjukkan bahawa kena pastikan kita banyak buat bermanfaat untuk orang lain, kemudian menggembirakan orang lain. Kemudian kalau ada orang-orang yang ada masalah dalam masalah, maknanya berjalan bersama ni, kita bantu orang-orang yang ada masalah macam Ustaz IBU buat sekarang ini. Dan juga kalau kita orang yang terinyaya, kita kena bantu dan support orang yang terinyaya dan orang yang dizalimi ini. Maka Allah Ta'ala akan memberikan nikmat yang besar kepada kita. Apa yang boleh disimpulkan pada hari ini ialah beriman, berjihad, berhijrah dan berjihad. Kerjaan Allah SWT dengan harta benda, jiwa adalah lebih besar dan tinggi darjat di sisi Allah SWT daripada orang yang memberikan makan minum orang haji dan orang yang membangunkan masjid sahaja. Maksud di sini, kita kena beriman dengan kesungguhannya, melakukan penghijrahan, melakukan perubahan dalam diri, berjihad ni melakukan kerja bersungguh-sungguh, jiwa dan raga dan harta benda ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita kena berlaku adil ketika sayang dan ketika marah. Ini juga ada benda yang penting. Kadang-kadang kita ni kalau kita marah, tuan-tuan, kita akan lebih tendensi untuk tidak berlaku adil. Kita marah anak kita buat hal, kita berlaku tidak adil, asyik ungkit, kecilkan hati dia, sakitkan hati dia sebab kita marah dia. Tapi kalau kita sayang dia, semua dapat. Jadi tetap berlaku kezaliman. Oleh itu berlakulah adil ketika sayang dan ketika marah. Ketika marah dan ketika sayang kena berlaku adil. Jadi itulah yang akan membawa kebahagiaan. Dan doa kepada Allah SWT agar kita tidak menjadi orang yang zalim, khawatir nanti segala amal ibadah kita jadi kosong di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ada manfaat, keberkatan dan kerahmatan perkongsian ini memberikan kita rasa syukur kepada kita dan bersyukur dengan segala nikmat pemberian Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, dan kita akan diberikan rahmat-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini menjadikan kita semakin hampir kepada Allah dan bersedia kembali kepadanya dengan hati yang sejahtera,
Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.